Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu benda yang mencari adat yang namanya mukjizat. Mukjizat. Mukjizat ini benda sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang tak masuk dengan akal manusia, bercanggah dengan akal. Tapi dia itu subhanallah merupakan salah satu kelebihan yang Allah bagi kepada para nabi dan para rasul dalam nak bagi kuat sallallahu alaihi wasallam Muhammad hujjah bahawa ini bukan manusia-manusia yang biasa, bahkan ini manusia terpilih yang Allah berikan kelebihan. Tujuan dia dakwah, ajak orang untuk balik pada agama. Kalau para nabi namanya mukjizat, kalau kepada para waliullah namanya karamah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam yang berlaku kepada seorang tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan kenal Uwais Al-Qarni ya? Uwais Al-Qarni ini dia bukan sahabat. Dia tak dapat title sahabat sebab satu saja, dia ketinggalan, tak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Walhal dia hidup zaman Rasulullah, walhal dia masuk Islam pada zaman Rasulullah dan kekal hingga ke akhir hayat dia sebagai seorang Muslim. Syarat yang nak cukup dah untuk dia jadi title sahabat tu, tapi satu saja yang ketinggalan. Apa dia? Tak sempat berjumpa Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni ini hebat dia sampai nama dia tu tercatat, nama dia tu para malaikat duk sebut saja di langit.
2 kali nak pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Sampai depan rumah Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah tak ada di rumah. Dia kata tak apalah, nak balik. Pasal apa nak balik ni? Pasal ada mak yang lumpuh dan buta, mak yang lumpuh dan sakit duduk di kampung dia di Yaman, yang perjalanan itu ribuan batu. Pergi nak jumpa Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah tak ada. Kot nak tunggu sat, tapi tak, pasal mak pesan sampai nanti jumpa patah balik. Ingat pesan mak, patah balik. Sampai bila Rasulullah balik saja daripada perang, jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, siapa yang mai tadi? Dia kata ada lelaki daripada Yaman. Itu orang sangat istimewa, orang yang sangat berbakti kepada ibu dia, namanya sangat masyhur di langit. Wahai Ali, wahai Umar, kalau kamu berjumpa dengan orang ni, tolong suruh dia doa dekat kamu. Doa dia sangat mustajab. Uwais Al-Qarni. Sampai subhanallah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar duk cari setiap kali ada kelompok yang mai berniaga di Mekah daripada Yaman, tanya ada Uwais Al-Qarni, ada Uwais Al-Qarni, ada. Sampai mereka duk heran pasal apa setiap kali kalau kelompok daripada Yaman mai, orang duk tanya Uwais Al-Qarni. Sampai satu kali itu bila mai subhanallah untuk musim haji, baru jumpa seorang lelaki nama Uwais Al-Qarni. Ada tak Uwais Al-Qarni bersama dengan kamu? Ada. Pasal apa yang pekat duk tanya sangat? Tahu yang tanya tu siapa? Itu Amirul Mukminin Umar. Rasulullah dah wafat lama dah. Sayyidina Abu Bakar pun dah wafat dah. Sayyidina Umar waktu tu terjumpa satu grup daripada Yaman mai duduk nak buat haji. Ada tak Uwais Al-Qarni bersama dengan kamu? Pasal apa yang duk tanya sangat Uwais Al-Qarni ni? Umar, ini Amirul Mukminin, orang nombor 1 ni, adalah dengan kami seorang tu nama Uwais tu. Tapi dia bukan ada siapa-siapa pun. Dia ni tu orang biasa duk bela kambing lagu tu ada kat belakang tu duk semayang. Lalu pipi subhanallah Muslimat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan ni nama siapa? Dia kata nama saya Abdullah. Dia tak abang nama dia Uwais. Abdullah tu maksud hamba Allah. Kata Umar, kami pun hamba Allah juga. Tak, nama sebenarnya siapa? Nama saya Uwais. Oh, inilah orang yang kami cari. Tengok tapak tangan, betul sungguh tapak tangan dia ada putih macam yang Nabi SAW sebut hari tu ni. Wahai Uwais, tolong saat doa dekat kami. Kata Uwais, dia kata subhanallah, kamu tu tuan yang lebih layak untuk berdoa kepada saya, kata Uwais Al-Qarni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu tuan-tuan, Rasulullah suruh kami jumpa tuan untuk tuan tolong doa dekat kami. Lalu Uwais pun berdoa kepada dia dengan satu syarat, jangan cerita kat siapa pun tentang siapa saya. Nak cerita karamah ni tuan-tuan, subhanallah, satu hari waktu Uwais Al-Qarni naik kapal. Dalam kapal itu tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba kapal itu dirempuh dengan ombak yang besar, dengan ribut taufan. Tiba-tiba kapal itu dah bergoyang-goyang macam nak tenggelam. Semua orang duduk menjerit-jerit takut. Dalam duk kecoh-kecoh tu, mereka tengok ada seorang lelaki yang memakai baju bulu kambing yang tebal, sedang semayang atas kapal. Orang semua duk kalut-kalut, dia duk semayang seorang-seorang dia. Habis semayang, dia boleh keluar berjalan daripada kapal itu, keluar dan berjalan di atas air, duduk berdiri di tengah-tengah laut. Semua orang duk heran. Pergi kata, wahai waliullah, wahai orang yang Allah berikan kepada kamu kelebihan dalam ibadat, tolong kami ni. Semua pekat duk menjerit dengan dia. Dia kata, dekatkan diri kamu kepada Allah. Dia kata, dah kami dah buat dah, kami dah doa dah kepada Allah. Dah, kamu berjalan mai sini, keluar daripada kapal. Macam mana kami nak berjalan pergi lagi, kami tenggelam lah. Dia kata, dah, kata bismillahirrahmanirrahim, kamu keluar daripada kapal. Tawakal pada Allah, bismillahirrahmanirrahim, seperti yang disebutkan oleh Uwais Al-Qarni. Dia pun tak kenal Uwais Al-Qarni itu siapa. Dia pun keluar pergi. Semua orang, lebih daripada 500 orang yang diceritakan dalam riwayat, tak tenggelam. Dia pun kagum, tanya, siapa tuan ni? Nama saya Uwais Al-Qarni. Ini cerita apa? Mencari adat juga, bercanggah daripada adat juga. Tapi subhanallah, ini bukan mukjizat, ini karamah yang Allah bagi kepada wali Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata apa? Lalu bila semua ada apa, tenang-tenang pun duduk dekat tengah laut, tak tenggelam semua orang. Dia berkata apa, tak apalah, janji kami selamat. Biar harta tu hilang tak apa, asal kami selamat.
Uwais Al-Qarni tanya, penting ke harta tu? Penting sebab harta tu milik anak-anak yatim dan orang miskin di kota Madinah yang dihantar oleh seorang ahli Mesir. Orang Mesir hantar pi untuk tolong orang-orang miskin dan fakir miskin dan anak-anak yatim di Madinah. Hampa boleh janji tak kalau aku doakan supaya benda ni mai balik, hampa akan pergi agih sungguh-sungguh dekat orang-orang dekat sana? Ya, kami berjanji. Dia pun semayang 2 rakaat berdoa kepada Allah. Timbul kapal itu balik dan akhirnya dia belayak sampai balik ke kota Madinah dan harta itu semua diagihkan. Ini cerita Uwais Al-Qarni. Cerita kalau subhanallah waliullah namanya karamah. Tapi kalau cerita para nabi namanya mukjizat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mukjizat dan karamah ini bawa keyakinan kepada orang untuk orang mau dekat agama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari dalam kitab Ibnu Katsir An-Nihayah, salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab nama Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Cerita tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang bedui. Sebut sedap sikit, bedui. Orang panggil orang Arabi, orang-orang yang jenis duduk jenis ikut padang pasir macam tu, nomad, saat pindah sana, saat pindah sini, saat pindah sana, saat pindah sini. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kadang-kadang para sahabat ni, kadang-kadang tuan-tuan, orang-orang yang duduk jauh daripada kota Mekah dan kota Madinah ni pada zaman Rasulullah SAW, mereka selalu duduk sampai berita yang tak betul tentang Rasulullah. Sebab memang macam tu sifat dia. Sifat apa? Kita sendiri pun, benda yang sedap dengar tu, benda yang baik ke benda yang buruk tentang orang? Cuba cerita mai. Tak, benda yang orang duk cerita kat kita, yang mana sedap dengar? Yang sedap dengar orang duk cerita baik tentang orang ke yang cerita buruk tentang orang? Yang mana sedap? Mengaku pilah duk buat soleh sangat pula dah. Cerita yang paling sedap dengar apa dia? Cerita buruk orang lah. Memang pada zaman Rasulullah SAW pun, waktu Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul, benda yang paling seronok orang duk cerita ialah keburukan Rasulullah, cerita yang tak betul tentang Rasulullah. Pasal apa? Pasal tak mau bagi orang mai jumpa Rasulullah SAW. Maka cerita keburukan ini dihebahkan, cerita tentang buruk Rasulullah, cerita tentang jahat Rasulullah, cerita tentang ahli sihir Rasulullah, cerita tentang Rasulullah ni gila, macam-macam. Sampai ke tahap orang-orang yang duduk pendalaman tu benci sungguh dekat Rasulullah ni. Cerita ni sampai benci sungguh-sungguh. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mereka takut boleh pi berjumpa Rasulullah. Kalau terjumpa Rasulullah, Rasulullah tak payah cakap, tengok wajah Rasulullah, tengok akhlak Rasulullah tu, cinta dah. Daripada mereka mai berjumpa Rasulullah, baik cerita yang tak elok siap-siap. Supaya apa? Supaya jangan duk mai dekat dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda faham? Sebab tu ada seorang, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama dia apa, tuan-tuan? Nama dia At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni, tuan-tuan, At-Tufail ini, dia ketua kabilah Arab Daus. Tuan-tuan nak kenal Arab Daus ini, tuan-tuan, subhanallah, salah seorang daripada sahabat yang masyhur, yang sangat masyhur, hampir setiap hari orang duk sebut nama dia, ialah daripada keturunan Ad-Daus. Siapa kenal nama dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Salli ala Sayyidina. Cerita yang boleh sampai kepada Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi, atau yang dikenali sebagai Abu Hurairah, yang Rasulullah SAW bagi gelaran dekat dia tu, cerita dia yang boleh sampai hidayah kepada Abu Hurairah tu bermula daripada At-Tufail ni, ketua. Bila orang terlalu duk bercerita tentang buruk, bila orang terlalu duk cerita tentang buruk, cerita tentang tak elok, cerita tentang buruk, cerita tentang tak elok ni, sampai timbul dalam hati dia, biar betul yang duk cerita sangat ni pasal apa?
Kadang orang tak tanya pun duk cerita. Sampai-sampai dia ketua pemimpin negara. Salih ala Sayyid Muhammad. Contohlah, katalah tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad, Presiden Indonesia katalah. Faham tak? Dia tak mai pun Malaysia, tapi pemimpin Malaysia pi dekat dia cerita, hantar ada orang dekat sana tu, ada seorang tu, dia ni lagu tu, dia ni lagu ni, dia tu lagu tu. Dia tak tanya pun pekat duk cerita. Akhirnya menyebabkan apa? Timbul dalam hati dia keinginan untuk tahu siapa orang ni sebenarnya. Sampai pekat duk cakap sangat pasal dia. Tuan faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan dia ni orang yang sangat bijak, At-Tufail ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap kali ada pasar ukas dekat dengan kota Mekah tu, ada satu pasar itu tuan-tuan, subhanallah, selalu orang pergi duk berimpun untuk melantunkan syair-syair. Dan At-Tufail ini di kalangan orang-orang yang sangat pandai bersyair. Sebab tu tuan-tuan, mukjizat para nabi ini dia turun sesuai dengan keadaan zaman waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau zaman Nabi Musa alaihi salam, mukjizat dia apa? Tongkat. Baling boleh jadi ulang. Betul tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa Allah bagi mukjizat macam tu kepada Nabi Musa? Sebab zaman tu siapa, kalau ada orang yang mahir dalam sihir, maka dia sangat dimuliakan. Lagi teror sihir, lagi dimuliakan. Lagi pandai sihir, lagi hebat orang ni. Maka Allah bagi mukjizat kepada Nabi pada waktu tu lagi hebat daripada sihir yang orang dekat situ ada. Mai zaman Nabi Isa pula, zaman Nabi Isa ialah zaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak tabib-tabib. Orang yang boleh berubat yang tu, orang yang boleh berubat yang ni, orang yang tabib-tabib ni ramai, doktor-doktor lah zaman tu. Maka Nabi Isa alaihissalam dikurniakan mukjizat yang lebih hebat daripada para tabib. Bukan setakat boleh menyembuhkan penyakit sopak, boleh menyembuhkan penyakit buta yang asai, daripada kecil buta akhirnya disembuhkan dengan izin daripada Allah. Bahkan bukan setakat tu, boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin daripada Allah. Faham? Mai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah pada zaman Nabi Muhammad keistimewaan masyarakat pada waktu tu? Pandai bersyair, pandai susun ayat-ayat, pandai susun bahasa-bahasa yang indah-indah. Maka Allah turunkan satu mukjizat yang sangat hebat yang nama dia Al-Quran. Anda faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi apa saja mukjizat yang ada para nabi sebelum tu, semua ada dekat dia. Semua ada. Mukjizat Nabi Sulaiman, boleh bercakap dengan para binatang, boleh bercakap dengan semut, boleh bercakap dengan apa? Nabi SAW pun boleh bercakap dengan binatang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Menyembuhkan penyakit macam Nabi Isa alaihissalam pun ada mukjizat ni kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Allah bagi seluruh mukjizat yang ada pada para nabi sebelum, semua ada pada salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. At-Tufail ini bila dia pergi ke pasar Uqas, rajin orang duk cerita, hang tahu tak Muhammad, hang kena berhati-hati dengan Muhammad ni ahli sihir, Muhammad ni siapa boleh pergi jumpa dengan dia akan terpaku dengan dia, Muhammad ni pandai susun ayat, Muhammad ni guna perkataan dia untuk sihir orang untuk ikut dia, Muhammad ni dipecah belah masyarakat, macam-macam duk cerita Muhammad. Sampai tuan-tuan At-Tufail rasa apa, subhanallah, dia kena kenal siapa Muhammad ni sebenarnya. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, At-Tufail ini dia pi ke Mekah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia masuk ke Mekah tuan-tuan. Bila dia masuk ke Mekah, dia ni orang yang besar, dia pembesar Ad-Daus. Ad-Daus ini subhanallah, dia salah satu daripada kabilah yang sangat dihormati. Bila dia masuk ke kota Mekah, maka pembesar Mekah buat satu kerajaan untuk sambut At-Tufail ni. Masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Sambut, buat kerajaan, panggil, buat tarian, buat jamuan apa semua, mai apa semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil duduk bersembang, dia kata,
boleh tak hampa cerita dekat aku tentang Muhammad yang aku banyak duk dengar cerita tentang dia. Hei, nama tu jangan duk sebut. Ni orang ni tak boleh duk sembang pasal dia ni. Pasal apa? Inilah yang menjadi penyebab pemecah belah masyarakat lah ni. Ni kami ada yang anak pun tak bercakap dengan pak, ada yang pecah belah ahli keluarga. Ni apa semua ni? Ini semua disebabkan oleh Muhammad. Jangan duk pergi sembang dengan dia. Dia ni ahli sihir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pun duk cerita tentang Nabi Muhammad SAW. At-Tufail kata apa tuan-tuan sekalian? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia memang duk expect dah depa akan kata macam tu. Tapi dia kata apa? Tak, aku mai ni sebenarnya aku nak abang kat hampa semua. Aku mai ni memang tujuan dia aku nak jumpa dia ya. Ni cakap cerita betul-betul ni. Depa berani nak bangkang dia. Tak berani nak bangkang dia. Pasal dia presiden negara. Faham lagu tu lah. Nak presiden negara, main negara ni nak pergi jumpa dengan seorang, takkan orang sini nak kata tak boleh. Depa duk oak dia kata apa lah ni macam ni. Pasal apa hampa tak bagi aku jumpa dia sangat. Sagi bila dia lantun ayat, sagi bila dia cakap akan menyebabkan hang akan ikut dia, kena sihir dengan dia. Jangan risau. Aku tengok muka dia pun tak apa dah. Lah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata dia, ni aku akan sumbat telinga aku dengan kapas supaya aku tak dengar apa dia cakap. Aku nak pergi tengok dia aja. Yang kata hebat sangat dia ni. Maka tuan-tuan subhanallah salli alaihi, lalu depa pun dengan berat hati pi dia berjalan lah tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pi duk cari tang mana Muhammad ni, sampai tang mana tuan-tuan, lalu dia sampai ke kawasan Kaabah tu subhanallah, dia ambil kapas tu, dia sumbat kat telinga dia betul-betul subhanallah. Kemudian tuan-tuan dia pi tanya dengan orang, mana Muhammad? Orang kata tu nampak sedang semayang tu Muhammad. Dia pun pi duduk di belakang Nabi yang sedang semayang. Telinga ni sumbat rapat, apa pun tak dengar. Saya duduk terbayang waktu saya duduk dengar kisah ni tuan-tuan, waktu dia duduk bertanya orang mana Muhammad tu, telinga tak dengar. mana Muhammad orang ni tak dengar. Oh tu dia, okay, tak apa. Dia pun pi duduk belakang Nabi SAW nak cerita mukjizat. Dia duduk di belakang Rasulullah duduk baca surah, masuk sebiji dalam telinga dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia tutup pekuk telinga ni sampai tak mau bagi dengar apa-apa. Tetap ayat Al-Quran tu duduk dengar sebiji macam tak tutup telinga tu. Sampai waktu tu timbul dalam hati dia, kata apa? Ini bukan sebarangan ayat, ini bukan sebarangan orang, dan ini bukan sebarangan ayat. Sebab kami duk mengaji dah ni macam mana menulis syair, kami duk mengaji dah macam mana duk susun ayat, dan ini bukan ayat yang manusia tulis, bukan. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Sampai ke tahap dia kagum dengan Nabi SAW tapi tak cakap dengan Nabi. Timbul dalam hati dia, kata apa? Aku nak kena tahu lagi pasal orang ni. Telinga sumbat lagi. Nabi selesai semayang, dia tak pergi jumpa Nabi, dia tak pergi approach Nabi, dia pergi sembunyi di belakang. Sallallahu alaihi Muhammad, sembunyi di belakang. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi duduk berjalan nak balik ke rumah dia, dia ikut pelan-pelan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ikut pelan-pelan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi perasan dia, barulah dia bagi tahu dekat Rasulullah, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku nak dengar lagi ayat-ayat daripada kamu. Cerita saya, kamu ni siapa? Dia pun cerita tentang diri dia apa semua, dia ni pemimpin kerajaan lah apa semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dekat dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad tentang 3 ayat. Nabi bacakan kepada dia 3 ayat. Apa dia? Yang pertama surah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Al-Ikhlas. Apa dia surah Al-Ikhlas? Ada yang duk cari pula wal ikhlas, duk cari wal ikhlas tak jumpa. Qul huwallahu ahad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad ajak pula tuan-tuan baca pula surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq.
kemudian qul a'udzu birabbin nas. Selesai baca tuan-tuan, subhanallah, dia kata apa? Demi Allah, saya belum pernah mendengar bacaan yang lebih baik daripada ini. Saya belum pernah mendengar urusan yang lebih jelas daripada bacaan ini. Ya Rasulullah, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan sembah melainkan Allah, dan kamu Muhammad pesuruh Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kemudian dia kata apa? Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, boleh tak salli ala sayyidina Muhammad, aku ni nak balik dakwah, nak ajak kaum aku ni, kalau aku boleh balik ajak depa semua nanti akan pekat masuk Islam. Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak bagi aku satu tanda supaya tanda ni macam mukjizat tadilah, satu benda yang menunjukkan kebenaran yang aku ni bukan bercakap main-main. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu Nabi SAW berdoa dan muncul cahaya atas kepala dia. Ni cahaya sungguh-sungguh ni, terang aku tu. Dia kata lagu ni kalut juga, dia kata. Ni duduk berjalan, duduk suluh lagu tu pun semua sakit jadi masalah pula. Ustaz Jamal, tak mau ya Rasulullah, nampak dahsyat sangat, boleh tak minta turun cahaya ni daripada kepala mai ke tangan ataupun mai ke tongkat? Boleh tak turun ke tongkat ni? Subhanallah, maka cahaya tu Allah perturunkan sampai kepada tongkat Tufail, dan akhirnya tuan-tuan, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad, dia balik dan berdakwah kepada kaumnya. Musalli ala sayyidina Muhammad. Pun begitu, ramai daripada kalangan yang tak mau ikut kepada dia, termasuk daripada ahli keluarga dia. Antara yang terawal ikut kepada Tufail ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mukjizat. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Balik pada kisah tadi, salli ala sayyidina Muhammad. Arab Badui ni, balik cerita Arab Badui awal tadi ni, salli ala sayyidina Muhammad. Arab Badui ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, bila dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia kata apa? Ni Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, aku nak bagi tahu dekat hang ni, demi Lata, demi Uzza, tak ada seorang manusia pun dalam alam ni yang lebih aku benci lebih daripada kamu, wahai Muhammad. Tak ada orang dalam alam ni aku benci dah hang. Macam tu salli alaihi wasallam pergi jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan, subhanallah, Muhammad, waktu tu bila Sayyidina Umar dengar tuan-tuan, Sayyidina Umar bukan lagi kira dengan dia, dengar kata kawan tu duk marah-marah Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, bagi aku settlekan dia ni lah. Ni bagi aku pancung kepala dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu Sayyidina Umar kata apa? Tahu Nabi SAW kata apa? Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahawa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi nabi? Tidakkah kamu tahu bahawa orang yang hampir kepada lemah lembut itu yang diangkat menjadi nabi? Salli ala sayyidina Muhammad. Nak habaq Rasulullah. Kita ni, Allah jadikan kita ni tuan-tuan, antara tujuan dia ialah ajak orang pada agama. Ni Allah jadi kita. Bila orang tengok kita, sepatutnya orang makin seronok dengan agama. Tu sepatut dia. Tengok kita teringat nak pergi masjid, macam tu. Tengok kita teringat nak qiyamul lail. Tengok muslimat teringat nak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tu cerita lain dah tu. Orang tengok kita tu, orang makin dekat dengan agama. Tu sepatutnya. Tapi kita ni selalu jadi fitnah. Orang tengok kita, orang makin benci dengan agama. Sungguh tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Waktu saya pergi haji baru ni kan, dekat padang Arafah tu duduk satnya. Tapi nak bersih sampah yang duduk dekat padang Arafah tu makan masa sebulan. Berselerak sampah ni. Kalaulah ada orang bukan Islam yang teringin kepada agama, tengok macam tu tuan-tuan, betapa kotornya orang Islam ni menyebabkan, adakah orang teringin nak masuk Islam? Silap-silap lagi dia tak mau. Tidak. Nabi nak keluar daripada rumah dia tuan-tuan, subhanallah, ni siap tanya isteri ni, Aisyah, segak tak abang pakai ni? Segak tak pakai?
Aisyah kata apa? Tak ada lelaki yang lebih segak daripada Muhammad, daripada kamu ya Rasulullah. Cuba kita keluar rumah tengok aku tu, dia nak pergi masjid malam, segak tak abang malam ni? Tu ada lah, tu ada, tu tak singgah kedai janda mana. Nak tu bini kita. Dak, Rasulullah nak bagi tahu, kata subhanallah, dia letak diri dia duk jual satu produk nama Islam, mesti dia represent produk tu. Tuan-tuan pergi kedai, orang jual ubat kurus. Mai tuan ni ubat kurus ni, makan tak payah makan, sapu saja 3 hari garanti kurus. Tapi kita tengok dia kecil sikit pada peti ais je, 3 pintu. Kita pun tak teringin nak beli produk dia. Pasal apa? Pasal dia tak melambangkan produk apa yang dia jual tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham? Nabi SAW duduk di depan seorang yang sangat dibenci dalam kaum dia, orang paling jahat dalam kaum dia, tapi bila duduk depan Rasulullah SAW, orang tu berasa macam dia paling baik di sisi Rasulullah, dengan muka dia, dengan tak nak cerita. Orang tu semua orang tahu ni, tuan-tuan semua tahu, kata dia ni memang something, abang long kawasan ke apa ke. Mai duduk depan kita kata dia ni memang jahat, tapi Rasulullah bila duduk depan dia, muka sikit pun tak berkerut, senyum, ya ke, betul ke, ya Allah tuan-tuan, sampai orang tu berasa macam dia orang yang paling baik sekali di sisi Rasulullah. Kita hebat tu. Itu Rasulullah dakwah sallallahu alaihi Muhammad. Salah satu daripada akhlak Rasulullah lembut. Seorang lelaki nama Zaid, dia ni belum Islam, mai jumpa Rasulullah SAW sallallahu alaihi Muhammad. Dia mai ni, dia tu bagi hutang dekat Rasulullah, saja bagi hutang dekat Rasulullah, dan belum sampai waktu untuk tuntut hutang lagi, saja nak pergi test Rasulullah tu. Pi tuan-tuan, ni Muhammad bila nak bayar hutang aku, padahal belum sampai waktu lagi. Apa hutang orang tak mau nak bayar, lebih kurang lagu tu lah kot. Cerita dalam riwayat tu, dia maki hamun Rasulullah, walah belum sampai waktu lagi. Rasulullah janji belum sampai waktu dia lagi untuk bayar hutang tu, dak saja dia nak provoke Rasulullah. Sayyidina Umar waktu tu duduk tepi Rasulullah, dia kira nak settle ya, dia maki kawan tu balik. Kamu ni apalah, kata Sayyidina Umar. Nabi kata sabar, wahai Umar, kamu cerita kat dia apa yang sepatutnya dia buat. Wahai Umar, kamu nasihat dekat aku apa yang sepatutnya aku buat. Lembut Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah kata apa? Sahabat ni, tolong Sat ambil duit-duit, kutip-kutip duit, tolong pergi settle Sat selesai dengan kawan ni. Kemudian bayar lebih sikit, pasal apa? Pampasan, sebab ni kena maki dengan Umar tadi ni. Kawan tadi tuan-tuan terus asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku saksi tak cuma malaikat Allah dan Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Akhlak ni badui ni mai tadi maki hamu Rasulullah, tak ada orang aku paling meluat sekali malaikat hang lah, aku benci sungguh dekat hang ni, kalau tak kerana umat ni, kalau tak kerana kawan-kawan aku yang duk tunggu kat sana, aku pancung hang lah. Kata Umar, dia kata wahai Rasulullah, bagi saya dengan kawan ni ya. Nabi kata apa? Sabar tunggu sekejap, kena lembut dengan dia sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Arab Badui itu kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Ni, demi Lata dan Uzza, dia sebut itu demi Lata dan Uzza, Muhammad, aku tak akan beriman dekat hang selagi bewak dhab ni tak bercakap dengan. Selagi bewak dhab ni tak beriman dengan hang, jangan harap aku nak beriman dengan hang. Dia ambil bewak dhab seekor, dia lepas depan Nabi SAW. Nak cerita sallallahu alaihi Muhammad, tahu tak? Lalu Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW panggil bewak dhab tu. Assalamualaikum, tentulah kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab fasih bahasa Arab. Umi. Jawab fasih bahasa Arab sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata apa? Lalu Nabi SAW tanya kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada siapa kamu beriman wahai bewak dhab? Wahai dhab, tentang bewak dhab. Tahu bewak dhab? Orang duk ngaji kot tu tahu. Depa duk bawa balik sini buat ubat kuat. Allah salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Kepada siapa kamu beriman wahai dhab? Dia kata subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
amantu billah, aku beriman dengan Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Aku beriman kepada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Di bumi itulah kekuasaannya, di lautan itulah jalannya, dan di syurga itulah rahmatnya, dan neraka itulah azabnya. Siapakah aku wahai dham? Tuhan adalah Rasulullah yang memiliki sekalian alam. Ya amatlah beruntung orang yang mendukung perjuangan Tuhan, dan binasalah orang yang mendustakan Tuhan. Dengar-dengar dia kata lagu tu tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang Bedui tu kata apa? Wahai Muhammad, sebelum ni engkaulah orang yang paling aku benci, tapi hari ni engkaulah orang yang paling aku cinta. Cerita apa? Mukjizat. Satu hari Nabi SAW, hari ni ke hari cerita ya tuan-tuan, hari tak ada kuliah, hari ni cerita ya. Nabi SAW sampai ke satu kampung, dekat dengan satu kampung. Nabi nak pergi ziarah mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kisah ini tercatat dalam kisah 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Sampai dekat satu kampung tu tuan-tuan, tiba-tiba sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dekat luar daripada kampung, Nabi SAW tengok kemah didirikan dan ada seekor daripada kijang yang kena ikat. Kijang nak ikat. Sampai dekat itu, tiba-tiba kijang tu bagi salam dekat Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Benda cerita tengok binatang bercakap dengan Rasulullah ni, para sahabat duk biasa tengok dah, tak heran dah. Bukan sakat binatang bercakap, pokok kurma bercakap dengan Rasulullah. Sampai Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah lalu dekat satu pokok kurma bagi salam. Assalamualaikum. Pokok kurma tu confirm tak jawab salam dia. Habis tu pasal apa dia bagi salam? Orang tanya, apa pasal apa bagi salam kat pokok kurma ni? Dia kata, aku dulu pernah tengok Rasulullah bagi salam pokok kurma ni. Pokok kurma ni jawab salam Rasulullah. Cerita dia, aku tahu pokok kurma tu takkan jawab salam aku, tapi aku nak buat macam mana yang Nabi SAW buat. Cerita dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Unta mai mengadu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya Rasulullah, tuan aku ni sallallahu alaihi wasallam suruh aku buat kerja saja, makan bagi tak cukup. Rasulullah pergi cerita kat tuan dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kijang ni bagi salam dekat Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Pasal apa ni? Wahai Rasulullah, boleh tak tolong lepaskan aku sat? Tak boleh. Kamu ni milik kaum tu, bukan milik aku. Aku tak boleh lepas. Ceritanya kalau jerat, ada orang tahan jerat, ada orang tahan bubu ikan. Tuan-tuan duk pekan ni tak berjumpa lah benda macam tu. Kita duk kampung tuan-tuan, lalu kat kawasan Mendang tengok orang pasang bubu ikan tuan-tuan, tu kira ikan kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau orang tu tahan bubu dia, tahan jerat dia, kalau kena jerat kepada jerat tu milik kawan yang tuan jerat tu. Walaupun kita yang lalu tengok ada dekat situ, tak, dia tetap milik kawan tu. Pasal apa? Dia yang usahakan. Lalu Rasulullah kata apa? Hatta Rasulullah kata, bukan, aku tak boleh lepas kamu. Pasal apa? Kamu bukan hak aku, kamu milik kaum tu. Lalu dia kata, tolonglah ya Rasulullah, lepaskan dekat aku, tolong lepaskan aku. Aku ada anak kecil yang sedang menyusu, yang aku tinggal dekat dalam hutan dia kata. Orang yang tangkap aku ni nak semelih pun tidak, nak tahan aku pun tidak. Aku tak tahu apa yang dia nak buat dengan aku ni. Kalau dia nak semelih lah. Ni aku dah diikat ni berapa lama, sedangkan anak aku menangis dekat hutan sedang duk menyusu anak-anak kecil aku . Tolong ya Rasulullah, bagi aku balik sekejap saja. Aku nak menyusukan depa, satgi aku mai balik, aku berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Janji dengan nama Allah. Bila sebut janji dengan nama Allah ni, tak ada janji yang lebih hebat daripada janji dengan nama Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas dia tu, sama-sama lepas tu, lari sampai hilang pada pandangan Rasulullah. Rasulullah tak masuk ke kampung tu, tunggu sampai kijang tu patah balik. Tunggu lama, tapi tak patah balik. Tunggu lama tapi tak balik. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita takkan mungkir janji kot.
Duk sat ni bunyi macam ada benda jatuh belakang, brum, bunyi macam tu. Tengok-tengok kijang tu patah balik. Penat-penat, mengah-mengah. Maaf saya ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya tak sengaja, anak tak mau lepas susu. Tuan boleh bayang? Ni cerita duk isap susu ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pi satgi ni belum tentu balik. Ni cerita nak pelepas anak ni, ini pandangan yang terakhir. Berat hati nak pi ni. Anak tak mau lepas susu. Sampai Rasulullah menangis. Rasulullah pun tak tahan tengok sedih. Rasulullah ikat balik dia. Rasulullah pergi masuk dekat kampung tu, tanya, siapa pemilik jerat tadi ni? Siapa pemilik jerat? Ada seorang tu kata, saya Rasulullah, saya, milik saya. Kata Rasulullah, boleh tak saya nak beli kijang tu? Saya nak beli kijang tu. Niat Rasulullah tu nak pelepah. Boleh saya beli kijang tu? Dia kata, ya Rasulullah, tak payah beli. Memang niat aku awal tahan jerat tu. Apa binatang yang lekat tu memang aku niat nak hadiah kepada kamu ya Rasulullah. Lega Rasulullah tuan-tuan. Kisah tu berhenti tang tu. Tak tahu apa kesudahan dia. Sebab dia tu cerita sampai tang tu aja. Sampai dia kawan yang apa ni pemilik tu serah binatang tu kepada Rasulullah SAW. Cerita binatang bercakap Rasulullah ni bukan satu benda yang biasa. Bukan satu benda yang sebab para sahabat duk tengok selalu dah. Sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni Sayyidina Umar cerita. Dhab cakap dekat Rasulullah, mengaku bahawa itu Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, disebabkan yang demikian, ni orang Badui kata apa? Ya Rasulullah, dia pun tuan-tuan sekalian akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia minta kepada Nabi, apa yang paling penting untuk aku ni? Apa yang paling penting untuk aku ni wahai Rasulullah? Tolong ajak dekat aku. Rasulullah kata apa? Ada satu benda yang sangat penting untuk kamu. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya ni yang aku nak bagi ni lah yang paling tinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tidak akan diterima solat tanpanya. Tak akan diterima solat melainkan dengan bacaan Al-Quran. Cerita dia pentingnya baca Quran. Salli alaihi wasallam. Oleh yang demikian wahai Rasulullah, tolong ajakkan aku akan Al-Quran. Salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka Nabi SAW ajak dia apa dia? Nabi ajak dekat dia, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tak pernah dengar kata-kata yang lebih hebat daripada ni. Subhanallah. Waktu tuan-tuan, antara amalan yang kita kena buat, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kata apa? Ini perkataan Allah. Ini bukan saja. Kalau kau baca surah Al-Ikhlas ni sekali, ganjaran di sisi Allah macam kamu baca 1/3 daripada Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu baca 2 kali, seumpama 2/3 daripada Al-Quran. Dan kalau kamu baca 3 kali, seolah-olah kamu baca seluruh Al-Quran. Apa ni surah Al-Ikhlas? Tuan-tuan, ni saya nak ajak tuan-tuan beramal dengan satu amalan. Dalam kitab ni amalan mengangkat darjat ni. Di kitab ni saya susun jadual amal. Tuan-tuan nak buat apa? Bangkit tidur nak buat apa? Satgi sebelum zuhur satgi nak buat apa? Lepas zuhur satgi nak buat apa? Buat jadual siap-siap tuan-tuan ni. Buat jadual. Nampak jadual. Sebab selalu duk mengaji dah tapi selalu miss. Pasal apa terlupa? Pasal tak buat jadual amal. Salah satu daripada amalan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur ni banyak, dekat 20 amalan sebelum tidur. Tuan-tuan yang dah ada buku ni, tuan-tuan buka muka surat sallallahu alaihi wasallam Muhammad 71. Ada seorang je ada buku ni. Sekali tuan-tuan yang tak ada lagi tu ada kat luar tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama, nak tidur ambil wuduk. Ambil wuduk. Pasal apa kena ambil wuduk tidur ni? Tuan-tuan, cerita senang nak ambil wuduk sebab kita memang confirm pergi toilet sebelum tidur. Tidak ni? Tidak? Kadang kan? Bukan setakat nak tidur pergi toilet, lepas tidur pun pergi toilet 83 kali.
Tapi tuan-tuan boleh pi toilet, boleh buang air kecil, boleh buang air besar, susah nak angkat wuduk, betul tak? Ngaku je lah tuan-tuan, sungguh saya pun berasa yang sama, berat, sebab fadilat dia sangat besar. Tuan-tuan kena ingat, benda yang besar yang Allah bagi dekat kita mesti berat. Kalau fadilat dia sangat besar, lagi berat nak buat. Tuan-tuan tahu tak orang yang ambil wuduk sebelum tidur ni apa kelebihan dia? Tuan-tuan buka muka surat salli ala sayyidina Muhammad 76. Tuan-tuan tengok Nabi SAW kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Idza nama al-'abdu ala taharatin rufi'a ruhuhu ila al-'arsy. Jika seorang hamba itu tidur dalam keadaan bersuci, yakni duduk dalam keadaan wuduk, maka rohnya diangkat sampai ke arash. Maksud dia roh dia terjaga. Yang kedua, Nabi SAW kata lagi, tahiru hadhil ajsada taharakumullah fa innahu laysa abdun salli ala sayyidina Muhammad yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakul la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ghafir li'abdika fa innahu bata tahiran. Nabi SAW kata apa? Sucikanlah badan ini, yang ambil wuduk lah, suci, bagi suci badan nak tidur ni, maka Allah akan mensucikan kamu. Kerana tidak tidur seorang hamba itu dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di atas kepalanya, dan tidak berbolak-balik hamba itu ketika tidur pada malam hari kecuali malaikat tersebut berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini kerana dia tidur dalam keadaan bersuci. Malaikat kalau kita duduk wuduk, dia duduk ujung kepala ni, sepanjang kita tidur tu, Allahumma ghafir, ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah, ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah, ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah ampun. Sampai bila ni? Sampai kita bangkit. Doa yang confirm sampai dekat Allah, pasal malaikat tak pernah langgar perintah Allah. Kita ni mungkin ada masalah dengan doa, tapi malaikat confirm doa sampai ke Allah. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustaz, saya passion tidur dengan laki ustaz, sagi belaga laki, batal lah wuduk saya. Dia punya nak jaga wuduk, suruh laki tidur ujung katil, abang pergi duduk jauh-jauh sikit. Allah Rabbi, memanglah batal, bukan cerita bersentuh laki saja batal, sagi lena batal lah, betul tak? Kita baring pun terlena, batal lah wuduk kita tu. Bukan cerita nak jaga wuduk sampai bangun tidur saat gini. Tak, wuduk itu sebagai persediaan untuk kita tidur, takat tu je. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nak tidur, ambil wuduk. Yang kedua, kata pengarang kitab ni, siapa? Saya. Dah cerita dia. Benda ni semua saya ambil daripada, saya petik daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Salli ala sayyidina Muhammad, telah ditahqiq oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala, Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Salli ala sayyidina Muhammad karya Syekh Abdul Samad Al-Filimbani. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baik. Yang kedua apa? Siwak, bersih gigi. Nak tidur bersih gigi, itu antara sunnah yang diajar. Siwak ni bersih gigi, mulut, lidah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata bersih gigi, siwak ni guna benda, apa-apa benda yang kesat yang boleh membersihkan gigi, mulut dan lidah. Termasuk kata Imam Nawawi, guna kain. Paling lekang ambil kain, masak, sudah dikira sebagai bersiwak. Faham? Beruh gigi boleh, ubat gigi boleh, beruh dawai boleh. Mau nak beruh gigi tu, cerita dia benda yang boleh membersihkan gigi, mulut dan lidah, itu dia panggil siwak. Nak dapat pahala ekstra, guna kayu sugi, dapat pahala lagi satu. Bersih gigi dapat satu pahala, guna kayu sugi pula dapat satu pahala lagi ekstra. Faham tak? Sebab dia menyamai sunnah Rasulullah SAW. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tulis wasiat. Cerita dia, nak tidur Nabi suruh tulis wasiat. Jangan tidur seorang selagi wasiat tak tulis.
kita berani tulis wasiat. Bini dia kata apa? Ai buang terbiat lagi aku. Kawan baru mengaji malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, apa dia tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berbaring menghadap ke arah kiblat. Baring ada arah kiblat. Tuan-tuan, balik rumah sagi, tengok katil kita arah ke mana. Sebab satu benda solat Jumaat yang antara benda yang sangat penting ialah bila kita tidur, kita baring, kita punya rusuk kanan ni duduk sebelah bawah, rusuk kiri duduk sebelah atas, dan dada yang kita baring ni mengiring dia mesti menghadap arah kiblat. Maksud dia kalau katil, kalau kiblat kot sana, maksud dia katil kita kena kepala kot sini, kaki kot sana, baru bila kita baring dia akan menghadap arah kiblat. Tuan faham tak? Tapi ustaz kalau itulah salat Jumaat. Nak buat rumah tuan-tuan kena, nak buat rumah, nak beli rumah. Kalau orang dulu-dulu dia sangat particular dengan arah kedudukan rumah dia. Kita jenis beli rumah, orang buat siap dah kat kita. Sebab tu timbul masalah apa tuan-tuan sekalian. Tandas sekali dengan tempat mandi, sekali nak ambil wuduk macam mana, sekali nak mandi macam mana, cari paip wuduk tak ada, paip wuduk kena tumpang paip wuduk tu. Ustaz, ni tuan, saya nak tumpang semayang di rumah. Boleh ustaz? Boleh. Nak ambil wuduk kat mana ni? Tu ustaz, tu paip jamban. Astaghfirullahalazim. Nak wuduk tumpang paip jamban. Teruk kita ni tuan-tuan. Solat Sayyidina Muhammad. Tu kat tu ustaz, tu paip siram pokok bunga. Wuduk tumpang paip siram pokok bunga. Wuduk tumpang paip basuh baju, wuduk tumpang paip mandi, wuduk tumpang. Cerita dia tang wuduk menumpang yang lain. Sedangkan Allah kata apa? Salli ala Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan kamu semua ni, aku takkan jadi hampa seorang pun, melainkan aku jadikan kamu untuk mula-mula sekali ibadat kepada aku. Sepatutnya benda hal ibadat ni do above all. Tidak. Balik tengok saya rumah, wuduk, paip wuduk duk tahu nah. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tak? Tuan-tuan, yang katil tu menghadap kok lain lagi, balik perbetul katil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Nak tidur pun nak ambil fadilat, kelebihan. Baring tidur macam Nabi SAW, walaupun sagi kita akan beralih kot lain pun, bukan tidur-tidur macam tu sampai nak kena ikat tubuh badan semua, tak mau beralih kot tu pun semua sedap-sedap. Qalu inna lillahi. Cerita dia kita nak intro tu biar ikut sunnah Nabi SAW. Takat tu je yang kita boleh buat. Faham tak? Yang keenam, apa dia? Yang kelima, berbaring di atas lambung badan yang kanan seperti mayat dalam kubur. Yang keenam, berniat ketika hendak tidur untuk bangun berqiyamul lail atau bangun lebih awal untuk solat subuh pada awal waktu. Nabi SAW sebut, siapa yang niat untuk qiyamul lail pagi dia, siapa yang niat untuk bertahajud ketika tidurnya, kemudian dia telajak tidur dia, maka dia akan mendapat pahala tahajud, dan tidur yang lebih itu dikira sedekah untuk dia. Dia dapat pahala. Dapat apa? Dapat nikmat Allah bagi sedekah dia. Hebat. Tapi tiap-tiap hari pun sedekah tu lah dia dapat pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang berikut dia apa? Yang ketujuh, memperbanyakkan istighfar dan bermuhasabah. Yang ke-8, membaca doa tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Yang ke-9, berzikir sehingga tertidur. Yang ke-10, baca ayat kursi. Ini penting. Baca ayat kursi. Muslimat start malam ni tuan-tuan, tolong nak tidur baca ayat kursi. Baca kursi. Pasal apa? Tengok Nabi SAW kata apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa kallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati ramadana fa'atani atin faja'ala nahthu minat ta'ami fa'aqadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika fa'aqra ayatal kursi
lan yazalu 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa wa huwa kadzuba wa huwa kadzubun dzalika syaitan. Sahih Bukhari. Satu hari Rasulullah SAW perintah kepada Abu Hurairah untuk jaga zakat, jaga tempat simpan zakat bulan Ramadan. Dalam tu ada banyak makanan, ada apa ni dia panggil apa, misalnya gandum-gandum. Kemudian tiba-tiba ada seorang mai curi 3 kali. Malam ni mai curi, dia tangkap. Dia kata, tolonglah aku miskin, aku tak ada makan pun, tolonglah aku miskin sungguh ni, tu yang aku mai curi. Dia kesian, lalu dia lepas. Esok mai lagi, tangkap lagi, tolonglah aku miskin, lepas. Mai kali ketiga dia kata, aku nak buat hang pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, tolonglah jangan bawa aku pergi jumpa Rasulullah, tolong jangan beritahu aku Rasulullah. Kalau hang tak bawa aku pergi jumpa Rasulullah, aku nak beritahu dekat kamu satu benda, kata sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dia kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, dia kata, apabila kau menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allah akan sentiasa menjagamu dan syaitan tidak akan menghampirimu hingga waktu subuh. Maka Nabi SAW bersabda, dia telah bercakap benar, sedangkan dia adalah seorang pendusta, itu adalah syaitan. Cerita dia, bila dia cerita kat Nabi, dia kata apa? Rasulullah, dia ajak dekat saya apa? Kalau nak tidur baca ayat kursi. Dia yang curi tadi ni, sungguhnya Allah akan jaga dia, syaitan tak akan kacau dia. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata apa? Dia cakap betul. Dia cakap betul. Walaupun tu pembohong sah, tu syaitan. Nak cerita apa? Nak cerita subhanallah Sayyid Syahmat, nak tidur baca ayat kursi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syaitan tak kacau, Allah akan jaga kita sampai kita bangun pagi. Boleh tuan-tuan? Jangan lupa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi waktu kita nak tidur tuan-tuan, subhanallah, yang berikutnya apa dia ni? Yang ni pun penting sangat. Saja nak baca. Apa dia tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca suratul kafirun. Apa tak surah al-kafirun? Ni hangguk pun tak, kuling pun tak, geling pun tidak, angguk pun tidak. Apailah, takkan tak apai lagi. Faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Nabi SAW kata apa? Idza akhadta maja'aka fa aqra qul ya ayyuhal kafirun. Wa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti firashahu qattu ila qara qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtima. Apabila kamu berada di atas katil kamu pada malam hari, bacalah qul ya al-kafirun. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah mendatangi tempat pembaringannya melainkan bagi dan baca qul ya al-kafirun, sehingga akhirnya dalam satu hadis yang lain Nabi SAW kata apa? Maka dia akan dibebaskan daripada syirik kepada Allah. Dia takkan syirik kepada Allah sampai bila-bila. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham nah? Lagi yang ni lah yang nak kait dengan kisah hari ni. Apa dia? Baca 3 qul. Tuan-tuan, lunjuk kaki tu arah kiblat. Duduk dalam posisi duduk, kaki tu berlunjuk ke arah kiblat. Ni Nabi buat. Tuan-tuan buatlah nak tidur. Tujuan dia untuk mengelakkan daripada sihir, daripada kedengkian manusia, daripada gangguan jin dan syaitan. Orang nak sihir kita ni, orang nak buat khianat kat kita, dia akan terpelihara. Nabi tunjuk dekat kita cara dia nak tidur, kaki berlunjuk ke arah kiblat dalam posisi duduk, kemudian tadah tangan macam doa, kemudian baca 3 qul. Bukan qul qul qul, qul qul qul. Qul ya, qul huwallah sampai habis, qul falaq sampai habis, qul a'udzu sampai habis lah. Kemudian tiup sampai habis nafas. Doh. Kemudian sapu daripada hujung kepala, daripada atas kepala ni sampai tangan, sampai tapak kaki. Sampai tapak kaki. Ulang 3 set. Tu ajak oleh Nabi SAW. Tu kehebatan daripada 3 qul ni yang diajak oleh Nabi SAW kepada At-Tufail, yang diajak oleh Nabi SAW kepada
Arab Bedui tadi ni. Faham nah? Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina, yang berikutnya apa dia? Nak tidur juga baca subhanallah 33 kali, tahmid yakni alhamdulillah 33 kali, dan takbir 34 kali. Cukup 100. Subhanallah, 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 subhanallah. Payah lena, tapi mula sikit lena selalu. Kita ni syaitan banyak sungguh gaya. Kisah dia, amalan ini diajak oleh Nabi kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Fatimah ni dia letih jaga anak, letih jaga suami, letih jaga rumah, tak larat, dia pun tak larat, mengadu dekat Sayyidina Ali, suamiku pisat bincang Rasulullah, minta kod dapat seorang orang gaji, minta hantar seorang orang gaji main kerja dengan kita ni. Tak larat, letih. Kita macam tu lah tuan-tuan, balik mengadu letih. Abang tak pergi kuliah hari ni, letih. Tengok gegar bagada cergas ya, gitu. Tang kuliah letih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penat kalau kita letih tuan. Saya tahu tuan-tuan memang letih. Hari ni hari cuti, tahan kira sikit. Kalau hari kerja saya duduk tengok muka stres semua tuan. Balik kerja dah letih-letih, mandi celapak pergi kuliah pula. Tidak lah. Sagi balik rumah tuan-tuan dah pukul berapa dah, esok pagi-pagi kelam keluar pula tu. Balik rumah letih, saya pun tahu letih. Tuan-tuan, nak menghilangkan keletihan ini, bukan menghilangkan keletihan, Allah akan meredakan urusan kita ni. Macam mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bila pergi berjumpa dengan Nabi SAW, bila nak mengadu tentang keletihan dia, nak minta seorang untuk tolong bagi kerja, tolong bantu dalam urusan kerja dia, Nabi kata apa? Ni aku nak ajak yang lebih hebat daripada tu. Apa dia? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Adakah lepas daripada? Tak tuan-tuan sekalian, subhanallah, dengan zikir tu Allah akan melapangkan kehidupan dia. Tuan-tuan try buat tak saya? Sallallahu alaihi wasallam. Kena yakin lah. Ni Nabi ajak dekat kita. Kemudian yang berikut dia tuan-tuan, membaca 2 ayat akhir daripada suratul Baqarah. Yang ke-15, membaca surah Al-Muluk. Nabi SAW sebut, Nabi SAW qala suratu tabaraka wahya al-mani'atu min azabil qabri. Nabi kata apa? Surah Tabaraka adalah penghalang daripada azab kubur. Allahu Rabbi. Tuan-tuan tengok hadis ni. Nabi SAW cerita. Wa an Abi Abbas radhiyallahu an qala daraba ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun fa idza fi insanun yaqra'u tabarakalladzi biyadihi al-mulk hatta qatamaha fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu jibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun fa idza fi insanun yaqra'u suratu tabarakal mulk hatta khatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabillah. Ibnu Abbas cerita suatu hari ketika beberapa orang sahabat khemah di atas kubur, mereka sebenarnya tak tahu kata tempat tu kubur. Lalu malam-malam sampai satu tempat, kita tidur tanilah kot, pasang-pasang kemah, tidur kat situ, tak tahu kata tidur tu dalam kawasan kubur.
Kalau kita ni kot nampaklah ada batu-batu tanda lagu tu apa semua. Depa waktu tu subhanallah mungkin batu-batu macam tu apa semua, depa tak tahu kata tu kawasan kubur. Lalu tiba-tiba subhanallah setelah beberapa ketika berada di dalam kemah, tiba-tiba mereka mendengar suara orang membaca surah Al-Mulk dari mula hingga habis. Suara itu datangnya daripada dalam tanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tahulah mereka sebenarnya mereka sedang berkemah di atas kubur. Tuan-tuan agak macam mana keadaan waktu tu? Dah lah duduk atas kubur, dengar orang duduk baca Quran dalam tanah tu. Ya Allah tuan-tuan, boleh tahu celapak mencik macam mana tu. Habis ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda yang maksudnya surah Al-Mulk adalah surah pelepasan kerana dia menghindari pembacanya daripada azabullah. Maksud dia kalau macam ni nak kena baca surah Al-Mulk dan nak tidur tuan, kena bacalah, sebab nak mati tak tahu bila. Kubur gelap tuan-tuan, kubur ada azab dia, kubur ada sempit dia, kuburnya tak selesa, kubur itu sangat menakutkan. Tuan-tuan nak selamat daripada kubur, tolong baca surah Al-Mulk. Nabi pesan perlepasan daripada azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa tak hafal cepat sebelum mati. Nak salli ala sayyidina Muhammad, hafal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni jenis susah waktu nak tidur baca, Allah saja yang tahu. Payah lena lah, beralih tak lena, beralih sana tak lena, tidur bawah katil tak lena, celah katil tak lena, tepi katil tak lena, atas katil tak lena, tak lena. Cuba baca Quran tengok, bis sama bis lena. Allah. Antara waktu nak baca ni tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Ulama sebut satu riwayat, nak tidur ataupun sebelum tidur. Sagi atas kereta nak balik rumah, baca Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis. Elok sampai rumah, sadaqallahul azim. Masalah ustaz tak hafal. Hafal lah. Bukan banyak mana pun, 30 ayat je. 30 ustaz kata Allah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, hafallah. Nak takkanlah nak balik bertemu dengan Allah dengan qul ya qul huwallah tu aja. Belajar hafal. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tak hafal usaha untuk hafal. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Imam Ghazali sebut lagi apa? Nak tidur maafkan kesalahan orang lain. Yang berikutnya membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini ada fadilat dan kelebihan dia. Saya ambil amalan ini daripada guru saya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ke-19 tuan-tuan, tidur dalam keadaan bersih suci. Dan yang ke-20 menutup aurat dengan sempurna. Nabi SAW bila nak tidur, kalau Nabi SAW pakai kain sarung, Nabi akan ikat di hujung kain. Ni cerita kalau tidur ni orang ramai aku ni lah. Tidur dengan isteri tak payahlah, tak payah duk ikat kain. Ini gulung ke atas, kat bawah tu dia ikat, supaya kalau kaki tu terbuka dia aurat, dia tak tersingkap, kain tu tak terbuka. Tuan-tuan nak tidur baring-baring, ada orang duk lalu lalang, tuan-tuan ikat di ujung kain tu. Tu Nabi ajak macam tu, tutup aurat dengan sempurna. Tu di antara amalan nak tidur yang terkandung dalam kitab ni. Salah satu lagi daripada amalan sebelah malam yang saya cadang selepas pada isyak ialah membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Nabi SAW kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtami 10 marratain banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Baca qul huwallahu sampai habis. Sampai habis Allah akan bina satu istana dalam syurga. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maka berkatalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, idzan nastaqtira ya Rasulullah, kalau macam tu banyaklah istana kita dalam syurga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahu akthar wa atyab, Allah boleh bagi lebih banyak dan lebih baik daripada tu. Cerita dia, buat je. Jadi tuan-tuan, itu di antara kelebihan daripada suratul Ikhlas, surah
qul huwallahu ahad. Diajak oleh lelaki tersebut. Maka Allahumma salli ala Sayyidina, orang Arab Badui itu lalu berkata apa? Sebaik-baik Tuhan itu adalah Tuhan kami. Dia menerima amalan daripada kita sedikit tapi membalasnya dengan sangat banyak. Betul lah? Amal sikit-sikit je tapi dapat tu banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Nabi bertanya kepada dia, adakah kamu mempunyai harta? Jawab dia, tak ada seorang pun daripada Bani Sulaim yang lebih miskin daripada saya, kata dia. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, ni cepat bagi dekat dia apa-apa yang kamu ada. Para sahabat pun pekat bagi kat dia sampai banyak harta dia. Kemudian Abdurrahman bin Auf kata dekat dia, ya Rasulullah, ni saya ni ada seekor unta yang hamil 10 bulan, boleh tak saya bagi dekat dia? Saya ni dapat unta ni waktu perang Tabuk hari tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni saya nak dekatkan diri saya kepada Allah, saya nak hadiah kepada orang tu ya Rasulullah, boleh tak? Nabi SAW kata apa? Engkau menceritakan tentang unta engkau yang engkau telah hadiahkan kepadanya. Sekarang aku nak cerita kepada kamu bahagianmu yang Allah berikan sebagai balasan di akhirat nanti. Allah akan menganugerahkan kepada kamu seekor unta yang dibuat daripada permata hijau, tengkuknya daripada permata kuning, memiliki pelana yang hebat, dan unta itu akan melintasi titian sirat dengan pantas seperti kilat. Semua orang akan merasa iri hati kepada kamu di hari kiamat nanti. Nak cerita balasan kepada orang yang bersedekah. Sebab tu Nabi SAW kata apa tuan-tuan? As-sadaqatu burhanun. Sedekah ini bukti. Bukti apa? Bukti iman. Sebab orang iman kuat saja mampu sedekah. Ulama kata kita yang iman tak kuat ni sedekah juga, tapi sedekahnya bakhil. Macam mana sedekah bakhil? Dia bersedekah sedangkan dia mengira-ngira berapa yang dia sedekahkan. Para sahabat dia bukan mengira berapa dia sedekah, dia mengira apa yang dia akan dapat selepas daripada dia mati. Tuan-tuan, zahir kita ni, kita nilaian kita bukan nilaian iman, nilaian kita nilaian zahir. Tuan-tuan bawa RM10 tabung lalu tadi ni, tuan-tuan buang RM10 dalam tu, tuan-tuan balik tinggal berapa ringgit? Berapa ringgit? Ada RM10 masuk duit dalam tabung RM10, balik tinggal berapa ringgit? RM0 lah. Itu nilai yang zahir. Sedangkan Allah kata dengan iman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Bandingan derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 100 kali 7 RM700. Kalau tuan-tuan bubuh RM1, bubuh RM10 tadi dalam tabung, maksud dia balik lagi bukan RM10, bukan RM0, tapi RM7,000 di sisi Allah yang confirm dapat, sebab Allah tak pernah mungkir janji dia. Agreement ada dalam Quran, ayat yang saya baca tadi ni. Betul tak? Tapi berapa ramai orang yang beriman macam tu? Kita nilai kita ni, sembang boleh, cakap boleh, dengar dah, tapi hati tetap mengira bahawa yang bagi RM10 baliknya RM0. Pasal apa? Nilai yang kita zahir, bukan nilai yang kita iman. Sebab tu para sahabat, Nabi kata apa? Jangan kamu nilai sahabat aku. Sedekah dia apa? Kamu boleh sedekah 1 gunung emas, nak banding dengan sedekah sahabat aku gandum segenggam saja, takkan terbanding dengan gandum segenggam ni dengan segunung emas itu, sebab ikhlasnya dia kerana Allah. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu ya Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sedekah. Abdurrahman bin Auf waktu perang Tabuk sedekah 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinar 800 ringgit. Maksud 1000 800,000 ringgit bagi sedekah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar sedekah separuh daripada harta dia fi sabilillah. Sayyidina Abu Bakar sedekah seluruh harta dia. Kalau kita dekat sini ada rumah sebiji, ada kereta 2 biji, dalam CMB Bank ada 20,000, dalam Maybank ada 2,000, dalam tabung haji ada RM12, tu pun kita tak boleh buat keluar. Semua cerita dia, bila orang minta sedekah tu, dia kata apa? Tu kereta 2 biji wakaf, tu rumah wakaf, tu duit 20,000 buat keluar bagi, withdraw bagi, duit apa semua tu dah 2,000 dalam Maybank bagi, semua bagi. Tinggal apa dekat kamu ni? Allah dan Rasul.
Adakah miskin Sayyidina Abu Bakar selepas daripada dia bagi pada perang Tabuk tu? Tak, dia jadi orang yang paling kaya. Dia di antara sahabat yang paling kaya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maksud dia apa? Sedekah tidak akan memiskinkan. Itu janji Allah sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Tapi pasal apa dia mampu bagi semua? Sebab dia yakin Allah akan balas balik. Kita bagi, kita tak yakin yang Allah akan balas balik. Tuan-tuan tengok bagaimana Rabi'atul Adawiyah. Satu hari duduk di rumah dia, ada 2 orang tetamu mai. Bila 2 orang tetamu mai ni, ada roti satu, dia nak bagi roti kat orang tu, tak bagi-bagi, orang tu tunggu-tunggu, tak bagi-bagi. Tiba-tiba ada seorang minta Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni orang miskin, boleh tak saya nak makan? Ni ada sekeping roti ni, nah bagi ke orang miskin tu. Ni yang 2 orang tetamu ni, kami mai dulu tak dapat. Macam dia tu dapat dulu? Duk sat tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada orang mai bagi 9 keping roti. Ni bos saya bagi dekat puan ni 9 keping roti. Dia kata kamu balik pada sini 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Pergi balik. Tak betul. Korang tu pun keluar, duk sat patah balik. Nah ni bos saya bagi 1, 2, 3, 4, 5, 10. Betul. Ni baru boleh ambil. Dia ambil. Orang duk heran pasal apa? Tadi orang bagi 9 suruh balik, pasal apa ambil 10 pula terima? Tadi pasal apa? Wahai Rabi'atul Adawiyah, boleh tak cerita pada kami apa yang berlaku? Tadi ada sekeping roti, kamu 2 orang ni orang soleh, takkan saya nak jamu roti yang buruk kepada tuan? Roti tu roti yang tak elok. Tiba-tiba ada orang miskin meminta, ini saya bagilah dekat dia. Tuan tak apa, sebab dia sekali lagi akan ada orang mai hantar rezeki kepada. Sebab bila saya sedekah, confirm Allah akan balas balik. Duk sat mai 9 keping roti, dia kira 9 keping roti, dia kata tak betul, pasal Allah janji minimum Allah akan balas atas setiap kebaikan 10 kali ganda. 9 tak cukup. Apa yang berlaku? Orang tu dah curi separuh jalan, dia jalan sekarang, dia kata sedap pula roti ni, dia ambil satu. Bila dia top up balik 10, baru dia bagi. Ini baru cukup, sebab Allah janji tak akan kurang daripada 10 kali ganda. Ni orang beriman, yakin sungguh. Di antara benda yang akan dapat cash ialah sedekah. Allah akan balas immediate. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Salih Ahmad. Tapi hanya iman yang akan membuktikan bahawa dia benar-benar beriman atas sedekah dia. Salih Ahmad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kata Abdurrahman bin Auf, saya redha dengannya wahai Nabiullah. Lalu Arab Badui itu pun keluar, tiba-tiba berjumpa dengan Bani Sulaim daripada kaum dia tu. Keluar 1000 orang, 1000 unta keluar. Dia kata apa? Dia yang seorang tadi yang beriman kepada Nabi itu jumpa dengan dia, tu dia kata apa? Ni kamu nak pergi mana ni ramai-ramai ni? Dia kata kami nak pergi perang, kami nak memerangi orang yang menghina Tuhan kami. Siapa dia? Dia nak pergi bunuh Nabi Muhammad SAW. 1000 orang ni. Lalu Arab Badui itu kata apa kepada kaumnya? Jangan pi, sebenarnya aku sendiri pun nak pi dah bunuh dia tadi. Sekarang aku telah beriman kepada dia. Akhirnya menyebabkan habis semua kampung tu semua beriman kepada Nabi SAW. Cerita apa? Daripada awal tadi kita cerita tentang mukjizat Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW dalam berdakwah, dan tujuan kita dijadikan salah satu dia ialah untuk mengajak orang kepada agama. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit daripada tazkirah pada malam ni jadi manfaat untuk kita. Saya berhenti tengok muka tuan-tuan stres ya tuan-tuan. Dekat pukul 9.30 tak erti nak berhenti lagi. InsyaAllah banyak nak cerita. Salih ala Sayyidina Muhammad. Saya jarang berhenti sampai waktu ni tapi lajak sikit tengok tuan-tuan seronok je malam ni. Faham tak? Tapi dah nampak stres tu yang berhenti juga tu. InsyaAllah tuan-tuan, Salih Ahmad, sebelum saya nak tutup majlis ni, kitab ni tuan-tuan boleh dapat di luar. Saya susun kitab ni sebenarnya tujuan dia ialah untuk kita beramal, buat amalan. Tuan-tuan boleh jumpa banyak kitab amal. Kitab amalan tu, kitab amalan ni, kitab amalan tu. Cuma saya buat bagi istimewa sikit, saya tolong susun siap-siap nak buat waktu mana. Saya siap tulis waktu untuk tuan-tuan buat amal. Lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Bangkit pagi-pagi nak semayang apa? Oh, nak semayang tahajud dulu. Lepas main tahajud nak buat apa? Main sunat taubat pula. Lepas main sunat taubat nak buat apa? Semayang sunat hajat pula. Tolong susun. Semayang sunat taubat tu nak buat macam mana? Semayang sunat hajat tu nak buat macam mana? Tolong susun pula macam mana cara nak buat. Nak zikir apa? Fadilat dia apa? Tolong susun dekat tuan-tuan. Tu yang jadi satu buku ni. Jadi buat besar ni saja. Pasal apa tak buat besar sikit ustaz? Dia kata. Ada seorang tu, Ustaz, kecil sangat lah Ustaz. Pasal apa tak buat besar sangat? Buat besar lagi tak boleh nak masuk dalam beg kan? Mudah nak buat pergi beg, nak buat pergi mana-mana. Taklah kecil sangat, kami tak apa nampak. Lain kali buatlah besar sikit. Taklah buat kecil tu apa semua. Ni nak beli ke tak ni? Tak mau beli. Tak beli tu komplain apa? Boleh lah.
cerita dia. Jadi Salih Asmat buat tu supaya sesuai, kita boleh bawa, kita boleh carry merata-rata, tu tujuan dia tu. Dan buat ni bukan sebab alim, tak. Sebenarnya saya pun nak tumpang amal tuan-tuan. Saya terkesan dengan kata Salih Asmat, Syekh Nuruddin, dia kata apa, kita ni orang tak ada ilmu, amal tak banyak. Jadi Salih Asmat cara dia ialah kita tumpang orang buat amal. Tu ajak satu benda, orang buat amal, kita nak tumpang amal dia, takat tu jelah. Mudah-mudahan kalau orang tu masuk syurga dengan amalan dia, takkan kita yang mengajak orang tu untuk buat amal, Allah tak kesian dekat kita untuk bagi syurga kot. Macam itulah keadaan dia. Jadi tu yang saya bersungguh nak buat kita ni. Dan saya harap pun tuan-tuan jangan berhenti kat tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh lajak pergi sikit lagi, ambil ekstra sikit, hadiah kat kawan-kawan, mereka duk beramal, mudah-mudahan dapat pahala dekat kita. Kita nak mengajak tak reti. Faham tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil lah seorang satu, tapi jangan duk ambil saja. Tu ambil sungguh tuan, ambil balik tu aja. Nak kena bayar juga dengan publisher tu, harga dia RM12. InsyaAllah ada tu, kita buka kaunter dekat luar tu, dekat pintu tu. Dan tak banyak, sikit ya tuan-tuan, dalam 1000 buah aja. Tuan-tuan ada 2000 malam ni. Tak cukup. InsyaAllah Salih Asmat. Dan yang keduanya ialah kita dalam misi untuk mengumpulkan dana pembangunan dan pengurusan untuk Kompleks Islam Darul Faizin kita. Pelajar-pelajar kita ni mengaji percuma, pelajar tahfiz mengaji percuma, ada warga mas, ada anak-anak kecil sebagainya. Jadi Salih Al-Syekh Muhammad, kalau tuan-tuan berhajat untuk tumpang pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin, kita buat jualan wakaf dekat luar tu. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.